Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله سبحانه وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk pengajian kita dengan kitab kita, kitab baru kita pada malam ni, iaitu kita buka malam ni permulaan kitab kita, iaitu kitab Al-Arba'un Al-Malayawiyah, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Arba'un Al-Malayawiyah, apa maksud Arba'un Al-Malayawiyah, tuan-tuan mati Allah? Kita lihat apa ni, biasanya Arba'un Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi. Tapi hadis 40 ni kalau melihat pada terjemahan itu, melihat kepada nama kitab ni, Arba'un Al-Manawiyah, maknanya hadis 40 yang diriwayatkan dalam alam masyarakat ataupun ulama-ulama Nusantara, khususnya tanah Melayu kita lah, katakan. Itu maksud Arba'un Manawiyah. Kitab ini dikarang oleh sahabat saya, iaitu Al-Fadil Syekh Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Uthman. Dia sekarang ni pensyarah di UIA, pensyarah bahasa Arab di UIA, dan pernah bekerja sekali dengan saya di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor di Pusat Bahasa Arab. Kemudian dia dapat melanjutkan, dia dapat bekerja di UIA Kuantan. Saya Kuantan ke mana? Kemudian Allah Subhanahu wa taala, beliau ni seorang hafiz Al-Quran, berasal daripada Syria, dan beliau banyak bertalaqi ilmu masa mudanya, bukan setakat Al-Quran tetapi kitab-kitab hadis. Beliau sangat gemar menghimpunkan ataupun belajar bertalaqi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Masa dia belajar di Madinah dulu, di Masjid Nabawi memang banyak kitab-kitab yang telah dikhatamkan dengan secara bertalaqi, sama ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sunan Nabi Dawud, begitu juga dengan Syama'il Muhammadiyah, dan banyak lagi kitab-kitab yang beliau telah talaqikan. Dan masyayikh beliau sangat ramai. Ada yang datang daripada Syam, daripada Hijaz, daripada Yaman, daripada Mesir, daripada India, hatta daripada Malaysia pun ada. Dan antaranya ialah hadis-hadis ini yang telah dihimpunkan daripada guru-guru beliau sendiri di Malaysia lah. Beliau pergi daripada satu tempat untuk berjumpa direct dengan para masyayikh, pada ulama-ulama Nusantara yang ada di Malaysia, yang masih hidup. Lalu beliau jumpa dan lalu dihimpunkan hadis-hadis yang beliau riwayatkan daripada ulama-ulama yang ada. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni, lebih kurang ada ramailah. Antaranya kita kata Mufti Pahang, kemudian ada Syekh daripada Syekh Tuan Guru Muhammad Izzuddin Ibn Wan Ibrahim Al-Fatani, Syekh Muhaddith Ahmad Khairani bin Rajab Al-Umari. Banyaklah. Tuan-tuan kalau ada buku ni boleh lihat senarai nama para ulama dan masyayikh Melayu yang diriwayatkan daripada mereka hadis-hadis di dalam buku ini. Hebat orang-orang Melayu kita, ulama-ulama Melayu kita, tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya pun ramai yang hebat-hebat dalam bidang hadis. Jadi ini adalah himpunan hadis, dan beliau kumpulkan hadis ini dan kumpul dalam satu kitab, mengupas berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Dan hampir kita ada 40 lebih hadis, kita katakan, dan beliau namakan Al-Arba'un Al-Malayawiyah.
Arba'un Al-Malawiyah. Maknanya 40 hadis nama Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkanlah daripada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Melayu lah, masyayikh Melayu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sikit dan saya telah mendapat ijazah daripada beliau directly. Maknanya beliau telah beri keizinan untuk saya mengajar kitab ini, dan secara terbukalah beliau memberi ijazah untuk saya mengajar kitab ni di mana-mana sekalipun, tak ada masalah. Dan insya-Allah selepas habis kita kata kitab ni nanti tuan-tuan pun saya akan bagi ijazah untuk bolehlah katakan nak ijazahkan kepada orang lain ke, tak ada masalah. Dia tak semestinya bertulis katakan ijazah ni cukup dengan nutqan. Kalau dulu tak ada pun nak bertulis apa semua tapi sekarang ni kalau nak suruh bertulis juga nanti saya buatkan satu surat khas yang katakan yang mengatakan tuan-tuan telah mendapat ijazah. Dulu saya pernah bagi ijazah, kalau tuan-tuan ingat, berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Adab Hamlatul Quran, At-Tibyan fi Adab Hamlatul Quran. Saya dah bagi yang tu, itu berkaitan dengan kitab penjelasan tentang adab-adab Al-Quran, karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan guru dan juga saya dapat sanad tu daripada orang yang sama, iaitu Syekh Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Osmani. Wallahu a'lam. Jadi ini kitab kedua lah yang saya dapatkan sanadnya dalam hati Allah. Nanti di akhir nanti insya-Allah kita boleh bagilah katakan. Baik. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, tak nak panjang masanya katakan, terus kita masuk kepada bab yang pertama. Bab pertama muka surat dia ada page tak ni? Dia tak ada page Ada page pertama sebelah kanan atas. Bab pertama, kepentingan memasang niat yang betul dalam mempraktikkan adab berurusan sesama manusia. Itu tajuk pertama. Kita bacakan dahulu, kemudian kita lihat dia punya syarahan dia tuan-tuan. Siapa saya ni? Syekh ni lah, Syekh Abdul Rahman ni, meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Mufti Negeri Pahang, Datuk Seri Haji Dr. Abdul Rahman bin Haji Osman, Sungai Isap, Kuantan, Pahang, dengan sanadnya yang bersambung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap satu amalan itu adalah berdasarkan kepada niatnya, dan bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Sesiapa yang berhijrah demi dunia yang padanya dia dapat keuntungan, atau demi wanita yang ingin dikahwininya, maka pahala dan penerimanya hijrahnya adalah tergantung di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada niatnya untuk berhijrah. Tuan-tuan mati Allah, kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis yang kedua, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, bagaimanakah halnya dengan seorang yang pergi berperang demi untuk mendapatkan harta dan disebut-sebut namanya, apakah baginya sebarang pahala dari Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidaklah dia mendapat sebarang pahala dari Allah. Lelaki tersebut mengulang soalannya sebanyak 3 kali dan dijawab oleh Rasulullah SAW dengan berkata, tidaklah dia mendapat sebarang pahala dari Allah. Hadis Hasan, riwayat Imam An-Nasa'i, bilangan 3140. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sekejap lagi kita akan baca dia punya latar belakang hadis. Dua hadis ini kalau kita lihat, kitab ini dia ada 2 bahagian. Satu bahagian bahasa Melayu, satu lagi bahagian bahasa Arab. Di belakang tu bahasa Arab. Kalau tuan-tuan nak baca yang Arabnya tu yang belakang lah. Kalau tahu bahasa Arab, boleh baca yang di belakang. Kalau nak baca yang Melayu, boleh baca yang bahagian bahasa Melayu. Sedikit saya bacakan yang Arabnya. An Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فعادها ثلاث مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا شيء له. Itu hadisnya dalam bahasa Arab. Tentang Allah Subhanahu wa taala secara umumnya latar belakang hadis bab ni, hadis berkaitan bergantung dengan kebergantungan amal kepada niat. Ini hanya diriwayatkan daripada jalur periwayatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara sahaja tanpa jalur yang lain. Keadaan ini dinamakan hadis gharib, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada jalur seorang sahabat sahaja. Meskipun terdapat sahabat yang mendengar hadis ini, penyebarannya hanya datang daripada jalur Umar Al-Khattab seorang saja. Ada. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu siapa tak kenalnya dia? Ada. Kalau kita sebagai orang Islam yang mati Allah Subhanahu wa taala tak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memang salah. Kalau orang Islam tak kenal siapa dia Umar bin Khattab, kecuali dia baru masuk Islam ke atau sebagainya, wallahu alam. Tapi kalau orang yang dah Islam lama, lahirnya Islam mati Allah Subhanahu wa taala dan membesar dengan Islam, pasti dia pernah dengar, kenal siapa dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Huwa sahabi, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ibn Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Ada. Beliau digelar sebagai Abu Hafs. Digelar sebagai Abu Hafs. Abu Hafs. Dan ibunya bernama Hantamah bin Hashim. Hantamah bintu Hashim ibn Mughirah Al-Makhzumiyah. Nama maknya Hantamah. Kalau tak silap saya baca begitu, Hantamah. Dan kemudian menurut Allah Subhanahu wa taala, wa warada fi ihda riwayat, dalam satu riwayat yang lain, Hantamah ni ialah merupakan saudara perempuan kepada Abi Jahal. Jadi mak dia ni kira adik-beradik kepada Abu Jahal lah. Tak? Abu Jahal, wallahu alam, ada riwayat begitu. Jadi kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam riwayat bagaimana kisah pengislaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi sebut, dia kata dalam doa dia, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang lelaki dua. Siapa dia? Satu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu lagi Abu Jahal. Ada Abu Jahal, iaitu sama ada Abu Jahal ataupun Umar bin Khattab. Fakana tapi Nabi lebih mail ataupun lebih cenderung kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua-dua ini hebat dah. Abu Jahal, siapa tak kenal Abu Jahal? Ada dengan Umar, tapi Nabi lebih kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakana ahabbuhuma ila Allah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah pilih Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ni dia katakan sebelum dia muda, dia lahir kalau di dalam nota yang saya ada ni, Umar bin Khattab ni dia lahir sebelum, lebih kurang dalam qabla bi'thah an-nabawiyyah syarif bi 30 a'ma. Kita kata kalau tahun gajah tu ada wa wara annahu wulida ba'da, lebih kurang tahun gajah. Kita tahu Nabi lahir tahun gajah. Ada riwayat mengatakan Umar bin Khattab ni lahir 13 tahun selepas tu. 13 tahun selepas tahun gajah. Ada. Dan beliau ni dalam hati Allah Subhanahu wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia memiliki sifat
badan badan yang kuat lah, sasa ya katakan. Ada jasimul qamah, a'sar, ash'ar, asla'al ra's, syadidul humrah. Itu semua disebut dalam sifat. Umar bin Khattab ni kalau kita lihat, dia antara orang yang dilakapkan sebagai Al-Faruq. Salah satu nama gelaran dia Al-Faruq. Maknanya bila Umar ni digelarkan Al-Faruq kerana apa? Kerana dia li'anna Allah farraqa bi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Umar ni dia kita kata dengan dia tu dapat bezakan yang hak dengan yang batil, katakan. Allah farraqa bihi bainal haqq wal batil. Dan Nabi SAW banyak kita kata pujian-pujian yang antara yang paling pujian yang paling kita kata untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cukup untuk menyatakan bahawa beliau salah seorang yang digelar sebagai ahadul mubasyirin bil jannah. Ada salah seorang yang mendapat khabar gembira 10 orang, salah seorang daripada 10 yang mendapat khabar gembira syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit, dan beliau lah antara yang kita kata merupakan Amirul Mukminina, pemerintah untuk khalifah Islam yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahu taala. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sedikitlah mengatakan berkaitan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab beliau ni antara yang disebut oleh para ulama, Umar bin Khattab ni dia adalah orang yang mempunyai firasat yang kuat. Beliau mempunyai firasat yang kuat. Dan hadis Nabi SAW, Nabi kata ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu akan firasat orang-orang yang beriman. Firasat dia memang kuat, katakan. Dan banyaklah kisah-kisah yang dinukilkan berkaitan dengan firasat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkaitan sama ada pada zaman Nabi SAW ataupun selepas itu. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ringkasannya dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ni dia tidaklah banyak kalau kita lihat dalam kitab hadis, jarang-jarang sekali kita dengar perawinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan dia adalah sahabat Nabi yang paling kanan lah, ya katakan istilahnya. Kenapa Ustaz dia tak meriwayatkan banyak hadis? Beliau tidak banyak meriwayatkan hadis, antara sebabnya tuan-tuan mati Allah kerana kesibukan beliau dalam dalam pemerintahan khilafah. Berbanding dengan orang-orang lain yang memang fokus kepada meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau tengok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun sama juga, tidak banyak meriwayatkan. Bukanlah beliau tak mendengar daripada Nabi SAW. Beliau duduk bersama dengan Nabi kot. Beliau duduk bersahabat dengan orang paling kanan. Takkanlah tak dengar hadis-hadis, banyak hadis. Tetapi dalam isu periwayatan, dalam meriwayatkan hadis ataupun mengajar orang meriwayatkan hadis kepada orang lain dan orang lain tu, kita kata itu tidak dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan juga yang sahabat-sahabat yang sebahagian yang lain, katakan. Ada sahabat-sahabat yang masyhur yang paling ramai sekali meriwayatkan hadis. Tuan-tuan tadi maklum siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak penting, tidak pelik mati Allah, orientalis dia hentam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia buat kitab khas untuk penolakan periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam bab hadis. Memang ada kitab khusus dibuat, didatangkan hujah-hujah, bukti-bukti yang menyatakan bahawa Abu Hurairah ini tidak boleh terima periwayatannya. Dahsyat ni tuan-tuan. Bayangkan kalau kata hadis Abu Hurairah tidak diterima, tuan-tuan, saya rasa mungkin separuh kita hadis. Sebab dia paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi nama Allah, kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis ini, hadis yang pertama kita ni, para ulama mengatakan bahawa hadis ini dianggap sebagai hadis gharib. Seperti mana disebutkan, hadis ini dianggap sebagai hadis gharib. Hadis gharib normati Allah Subhanahu wa taala ialah susu-galonnya ialah seorang. Maknanya sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini seorang dia je, katakan. Seorang dia.
Tak ada hadis innamal a'malu binniyat ni tak kita kata dia maknanya perawi yang satu-satunya perawinya ialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kadang-kadang kita fikir ya, takkan Umar je dengar kot hadis ni, sahabat-sahabat lain tak dengar. Bukan makna bila Umar sahaja yang meriwayatkan hadis ni, sahabat-sahabat lain yang tak dengar. Tapi kadang-kadang ada sebab. Kenapa? Mungkin sebab mereka nak lihat, kita kata hadis ni lebih masyhur. Bila saya meriwayatkan hadis ni, tuan-tuan lah kita katakan, satu hadis ni, hadis yang sama, tuan-tuan dapat daripada A, B, C sampailah Z. Daripada banyak tu kita nama ada Aman, ada contohnya Sarjan kita, ada Abang Man kata, Ustaz Nurul katakan hadis yang sama. Tetapi dalam banyak tu kata ada seorang yang paling terkenal. Orang semua kenal. Orang semua kenal. Jadi tuan-tuan pastilah katakan nak sebutkan, riwayatkan hadis tu daripada orang yang paling dikenali. Begitu juga dalam kes ini tuan-tuan Allah SWT. Bukan makna hadis ni tidak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, ataupun tidak sahabat-sahabat lain tidak mendengar hadis ini. Tetapi para sahabat-sahabat, hatta sahabat-sahabat yang lain juga suka ataupun menyandarkan periwayatan hadis itu kepada Umar. Mungkin disebabkan kemasyhuran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa, hadis ini berkisah berkaitan dengan niat. Ini niat. Niat mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat para ulama menyatakan hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang sepatutnya memang digalakkan untuk diletak pada setiap kitab hadis. Kalau tuan-tuan perasan semua kitab-kitab hadis, antaranya Imam Bukhari meletakkan hadis ini adalah hadis yang pertama. Dalam kitab banyak, Imam An-Nawawi dia duk karang kitab hadis, dia katakan Arba'in Nawawi, dia katakan diletakkan hadis ni hadis yang pertama. Begitu juga dalam kitab-kitab hadis yang lain, banyak ramai para ulama meletakkan hadis ini adalah hadis yang pertama. Kenapa? Sebab nak memperingatkan pada kita supaya perbetulkan niat. Niat kita hendaklah sentiasa diperbetulkan. Niat kita yang diperbetulkan untuk ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep keikhlasan itu. Mudah-mudahan kita kata Allah berikan kita dalam hati kita ni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Kita datang menuntut ilmu, datang ke masjid, niat ini nak dengar apa ni, nak menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada kita belajar ke apa saja amalan ibadat kita ni, kita nak buat, ada kena ada niat. Dan niat itu tak boleh tidak mesti kena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bincang lebih lanjut. Kemudian tuan-tuan mati Allah, kita kata hadis ini kalau kita lihat pada awal innamal a'malu binniyat. Kalau kita baca yang Arabnya ada disebut nama Allah innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu perlu disertakan dengan niat. Amal, perkataan innama sesungguhnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Melayu sesungguhnya, tengok dia terjemah dalam bahasa Melayu tu, dia kata sesungguhnya setiap amalan. Ada. Dia kata sesungguhnya setiap satu amalan itu. Innamal a'mal. Amalan manusia ni dia ada, kita ada a'mal qulub dan kita ada a'mal jawarih. A'mal qulub ni banyaklah katakan. Apa ni, taubat. Taubat tak salah satu termasuk dalam perkara apa amal qulub katakan. Dan a'mal jawarih, anggota badan, kita berjalan, kita bergerak, solat contohnya, kita bayar zakat, kita zikir, baca Al-Quran, semua dipanggil a'mal jawarih. Walaupun setengahnya mengatakan amal lisan lidah, katakan juga termasuk dalam anggota, katakan. Jadi setiap amalan ni sama ada amal qulub ataupun amal jawarih, katakan,
maka perlu disertakan dengan niat. Sertakan dengan niat semua amalan. Tak ada setakat ni kita kata tidak ada terkecuali. Innamal a'malu binniyat. Nak menyatakan bahawa setiap amalan itu hukumnya sah jika dengan adanya ni niat. Ada. Sah amalan apabila adanya ni niat. Soalannya begitu kata. Baik itu kita kata saya kata tadi semua amalan. Sama ada amal lisan ataupun amal jawarih anggota badan. Amal qulub ataupun amal jawarih bin niat mesti disertakan dengan niat. Nanti kita akan sebut juga apa maksud disertakan dengan niat. Baik itu di situ ada perbahasan katakan. Dan kita lihat pula niat. Ini niat. Niat mahalluha kita kata niat dari segi bahasanya dipanggil al-qasdu. Al-iradah wal qasdu nyatakan. Dari segi apa ni istilah daripada segi lughahnya, dari segi bahasanya tuan-tuan, niat itu maknanya ialah al-qasdu. Ada al-qasdu merujuk kepada qasad, kehendak. Kehendak ataupun boleh kita kata qasad. Dan kemudian kita dah lihat makna apa ni niat tadi, al-qasdu dari segi syarak. Dari segi syarak kita melihat kepada apa maksud syarak bila sebut niat. Kalau dari segi bahasa qasada, apa yang awak maksudkan, al-qasdu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita kata apa yang awak maksudkan. Kan maksud tu dalam bahasa Melayu diambil juga daripada bahasa Arab tu. Perkataan maksud itu bahasa Arab. Tapi kita guna pakai gitulah yang tu maksud. Apa maksud awak? Apa maksud awak tu, apa niat awak sebenarnya? Apa niat? Maksud lebih kuranglah kita kata tak. An-niyah kata dari segi syarak huwa i'tiqad, hiya i'tiqadul qalb fi'lu syai'. Dia adalah kita kata i'tiqad dalam hati untuk melakukan satu-satu perbuatan dan azamnya, dan berazam. Al-qasdu wal azmu, nak buat sesuatu, azam nak buat, qasad nak buat satu, tanpa ada ghair taraddud, tanpa ada berbelah bagi, kerana Allah lah. Nak buat sesuatu kerana Allah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita kata nanti kita akan lihat ada orang bila dia niat, kita lihat apa ni para ulama membahas apabila membincangkan berkaitan dengan niat ini, dia kata di niat itu pun dah boleh pahala dalam bab pahala. Tapi dengan niat juga niat melakukan kebaikan dapat pahala, tetapi niat untuk nak melakukan kejahatan tidak lagi ditulis sebagai dosa, kecuali jika dia dah buat. Itu kena faham. Ada satu kes katakan, sebab kalaulah seorang tu dia daripada daripada rumah niat nak pergi kelab malam ke nak pergi buat maksiat, niat dah gerak dah, katakan tengah jalan kereta rosak, tak jadi dia pergi, dia berdosa ke tidak? Dia tak buat lagi. Di sini tuan-tuan mati Allah, kata ulama, apabila dia dah disertakan dengan azam, maknanya dia dah gerak belum? Dah gerak, maka di situ diambil juga sebagai dosa. Ada sebagai dosa kerana dia telah berazam, ataupun bukan setakat qasad, tetapi dia telah al-azmu, dia dah berazam nak pergi dah, nyatakan. Cuma terhalang dia kerana kereta rosak. Jadi di situ ada perbahasan. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. An-niyah tempat dia dalam hati.
Tempatnya dalam hati. Al-qasdu wal azmu dalam mahalluha al-qalb, tempatnya dalam hati. Jadi kita kata yang salat kita ke ibadat kita ni, yang perlu kita niatkan dalam hati itu yang perlu ialah niat yang dilakukan dalam hati, bukannya lafaz. Lafaz kadang-kadang di kat sekolah ni anak-anak kita belajar, cikgu ajar niat. Niat macam mana? Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Ya tak? Tu niat, ya kan. Dah, itu bukan niat. Itu lafaz niat. Niatnya dalam hati. Niatnya dalam hati. Mungkin anak-anak kita perlu diajar macam mana cara nak niatkan dalam hati tu. Maka dia ajar begitulah, mana sahaja aku, dan dia guru kena sebut benda itu dibaca dalam hati. Itu baru niat. Kalau lafaz yang kita lafazkan, tu dua benda yang berbeza. Niat lain, lafaz lain. Niat lain, lafaz lain, tak sama. Kalau sebab tu dalam fiqh Syafi'i, dia kata hatta dalam mazhab Hanbali sikit pun, fi qaul inda al-Hanabilah, dalam mazhab Hanbali ada pandangan mengatakan bahawa yustahabbu, digalakkan, bukan disunatkan, digalakkan talaffuz biniyah. Walaupun setengahnya mentadbirkan sunat, tapi kebanyakan ulama diistilahkan yustahabbu, maknanya digalakkan. So tidak wajib untuk melafazkan niat tadi. Tapi sepakat ulama mengatakan bahawa yang wajibnya adalah niat, bukannya talaffuz. So kalau orang itu tidak bertalafuz, tuan-tuan semayang, tuan-tuan niat dalam hati tapi tak lafazkan, semayangnya sah tak? Semayangnya sah. Tetapi kalau tuan-tuan lafaz, tidak niatkan dalam hati, sah tak semayangnya? Tidak. Itu beza, katakan. Ini beza. Jadi ada sebagian ulama sebab tu dia digalakkan juga gabungkan kedua-duanya. Ada dalam, khususnya dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah taala disebut dalam kitab Ijma', kitab Majmu', Imam Nawawi jelaskan di situ talaffuz dengan niat itu. Tapi kalau seorang itu tidak melafazkan niatnya, dia hanya cukup sekadar dalam hatinya, maka sah. Antara kita kata perbahasan yang dibincangkan juga oleh para ulama dalam bab ni, innamal a'malu binniyat. Bab yang ada pada bahasa Arab itu, dalam bahasa Melayu ia sebut disertakan. Disertakan dengan niat. Disertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ambil al-musah, maksud kat sini ialah musahabah. Maknanya jalan seiring. Maknanya amalan itu serentak dengan niat itu mesti dengan amalan itu serentak. Kalau kita baca kitab Muniyatul Musalli, kitab Muniyatul Musalli, dia kata niat yang hakikatnya, niat yang hakikinya, dia katakan niat yang sebenarnya, masuk je takbir, awal takbir, akhir takbir. Ada? Kita baca Allah, tu dengan ra. Niat tu mesti awal dengan, habisnya Allah, tu bar, habis niat. Sebab tu orang kita kalau niat tu panjang, katakan Allahu Akbar, sebab nak habiskan niat itu. Sebab dalam kitab-kitab dia sebut begitu. Tetapi Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukilkan bahawa pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam bab ni, kata maka mana-mana juzuk pun dia mulakan niat tadi pun tidak ada masalah pada takbir, pada awal takbir ke, tengah-tengah dia takbir ke, pada akhir takbir ke tadi, tidak ada masalah. Sah hukumnya, katakan. Sebab kalau kita paksa suruh orang buat start alif dan berakhir dengan huruf ra, maknanya kena serta samanya tu, itu kita kata berat. Bukan semua orang mampu buat.
Bukan semua orang mampu melakukannya. Sebab itu kata Imam An-Nawawi tadi, dengan yang menurut kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala jami'an, mana-mana bahagian pada lafaz takbir tadi kalau diniatkan sah, tak ada masalah. Dan bila niat ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia dalam istilah niat ini dia kena ta'yin. Dia kena tentukan. Sebab itu tujuan niat. Niat ini satunya adalah untuk penentuan jenis ibadat. Jenis ibadah. Tuan-tuan nak buat ibadah apa? Solat, tak. Puasa, bayar zakat, umrah, haji dan sebagainya. Itu. Tapi kalau ada satu lagi, niat ni tujuannya nak kategoriskan ibadah tu jenis kategori apa? Sunat ke, wajib ke? Nanti kita sambung sikit lepas isyak. Pak Azan, silakan.
Baik. Sikit lagi tuan-tuan minta Allah, nanti kita sambung kemudian. Innamal a'malu binniyat, seperti mana yang saya sebut tadi, kata apa last tadi saya sebut? Apa last kali bang? Ta'yin. Kita dalam ibadah, kita katakan kita perlu ta'yin, tentukan ibadah. Tujuan tu saya kata tadi, niat itu diperlukan untuk membezakan amalan dan pengkategorian amalan itu. Amalan tu nak bezakan salatnya dengan puasanya, zakatnya, itu satu. Yang kedua, nak bezakan pengkategorian, maknanya wajibnya, sunatnya. Dan juga yang ketiga ni, nak bezakan ibadat dengan adat. Nak bezakan ibadat dengan adat. Tuan-tuan pergi makan, ada orang makan jadi ibadat, ada orang makan jadi adat. Yang membezakan makan dengan sebab ibadah, makan dengan jadi adat, ialah niat. Allah suruh tak kita makan, kulu washrabu min rizqillah. Kan Allah suruh makan kan? Makan dan minumlah kamu daripada rezeki yang Allah beri. Ada kebiasaan, ada kita tiap-tiap hari makan, pagi, petang, siang, malam. Kadang-kadang kalau program tu 5 kali makan. Ada. Adat. Mandi sama juga. Mandi, kita mandi setiap hari pagi mandi. Kita pakai baju tutup aurat. Tuan-tuan, pakai baju nutup aurat ni adat ke ibadat? Ramai yang kata ibadat Ustaz, dia katakan. Niat tak? Lama fikir. Lama fikir. So kalau kita kata kita tak niat, dia tak jadi tengah-tengah. Niat ni kita kata apa tadi? Disertakan dengan amalan. Maknanya masa tuan-tuan awal-awal pakai baju tu, masa itu niat. Kalau tengah-tengah dah niat, tak jadi. Macam ada orang kan, dia dah bagi duit apa semua. Ustaz, saya tadi bagi duit, boleh tak saya niatkan duit yang saya bagi tu zakat sekarang ni? Saya kata tak jadi ya. Sebab niat tu mesti disertakan ketika amalan. Dia tak jadi selepas. Nak bezakan adat dengan ibadah. Jadi tujuan niat tadi ada 3 lah. Kita nak kategorikan ibadah ibadah salat, macam nak ini, kemudian puasanya dan sebagainya. Dan kita nak membezakan kategori wajib sunat. Tuan-tuan sembahyang 4 rakaat sebelum isyak, 4 rakaat sebelum zuhur, dengan zuhur dengan lepas zuhur, katakan. Macam mana nak bezakan kalau semua 4? Niatlah. Ni niatnya qabliyah zuhur. Ni niatnya sembahyang fardu zuhur. Ni niatnya qabliyah ba'diyah zuhur. Itu tujuan niat. Jadi ada tujuan niat tadi. Kenapa niat tadi diperlukan? Itulah 3 perkara yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam niat ini, kita kata ta'yin, penentuan niat tadi dalam satu lafaz niat. Orang Melayu dia terlalu macam mana nak kata kan, mungkin sebab dah terbiasa nak sebut tu niat tu, maka dia terjemahkan semua. Kadang-kadang dah berulang dia sebut dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab. Contohnya sembahyang jamak qasar. Tak? Saja aku nak sembahyang zuhur, dihimpunkan kepadanya, kemudian dia sebut jamak qasar lagi, kemudian baru sebut 2 rakaat. Dia jadi complicated. Dia dah sebut jamak qasar ke, dia sebut dah jamak qasar takdim ke, itu dah sebut. Tak payah nak diterjemahkan benda tu. Dia sendiri dah tahu dia nak buat jamak takdim ataupun jamak takhir, itu yang dia niatkan. Dia tak semestinya kena totally kena ikut terjemahan bahasa Melayu. As long dah ada ta'yin itu, dah ada penentuan tu cukup. Tuan-tuan kata sembahyang zuhur, kenapa ustaz niat cepat sangat, laju sangat? Allahu akbar dah.
Kan sahaja aku sembahyang zuhur, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ikut imam tunai lagi. Kan Allah Subhanahu wa taala. Kan panjang tu. Penentuan itu sudah cukup untuk mengatakan aku nak salat. Salat apa? Zuhur. Perlu tak dia sebut fardu? Tak perlu dah. Zuhur tu memang dah fardu dah. Ikut imam. Ikut imam. Kena sebut ke Ustaz 4 rakaat? Kena sebut ke apa ni lagi apa? Adaan tu. Kena sebut tak kerana Allah? Sebagian ulama kata tak perlu pun, sebab benda tu dah memang kita kata tak boleh tidak, memang kena buat kerana Allah. Kaedah mengatakan apabila dah memang ibadat itu tertentunya buat kerana Allah, maka tak perlu dah niatkan, tak perlu nak tentukan. Yang perlu ditentukan ialah aku nak salat zuhur ikut imam. Kalau nak sebut kerana Allah, sebutlah, tak ada masalah pun gitu. Kerana Allah Taala. 4 rakaat pun tak payah disebut, sebab zuhur memang 4. Kalau sembahyang 2 bukan zuhur. Kalau 2 rakaat, kalau zuhur tuan-tuan niat 2 qasar, tu jamak. Ada nak sebut, kena sebut Ustaz adaan tu tunai. Adaan tunai. Apa maksud tunai? Istilah tunai itu apa maksud tunai? Tahu tahu tak? Apa? Dalam waktu. Tuan-tuan sembahyang dalam waktu ke luar waktu? So, bila dalam waktu, dia dah memang dah tertentu dah. Unless tuan-tuan keluar daripada waktu salat, yes, kat situ kena niat qada. Dia pun ada, tak perlu. Jadi, bila takbiratul ihram, dalam hatinya cukup untuk dia kata, aku nak sembahyang zuhur, jadi imam kan Allah Ta'ala. Ataupun aku nak sembahyang zuhur, ikut imam kan Allah. Cukup dah. Tak perlu dah. Aku sahaja aku sembahyang zuhur 4 fardu zuhur 4 rakaat ikut imam tunai kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kadang-kadang Pak Arab ni dia buat adalah juga dengar-dengar kenapa tak sebut pukul berapa, hari apa. Dia pelekehkan jugalah ada isu-isu tertentu. Tapi kita kata dalam fiqh Syafi'i memang ada penentuan. Dia adalah di istilahnya dia kata kena tentukan jenis ibadatnya apa, macam mana solatnya tadi apa ni seorang diri ke berjemaah ke ataupun sebagainya, adalah dia punya istilah-istilah yang digunakan dalam mazhab. Tapi cukup untuk kita niat itu kita menentukan. Kita dah istihdar, kita dah kata kita nak salat, istihdar, kemudian kita tentukanlah. Kita bangun tu kita dah istihdar lah, dah istihdar niat. Nak qamat je kita dah tuan-tuan daripada rumah je tadi dalam hati dah ada kehendak nak datang untuk salat. Maka ditentukan ta'yinkan salat masa betul-betul tadi masa ketika dah berdiri. Sebab tu dalam fiqh Syafi'i ada kes-kes yang tertentu tuan-tuan daripada rumah nak niat dah dalam rumah ni, dia keluar daripada rumah, aku nak sembahyang zuhur ni, nak main maghrib ni, siap wuduk dah daripada rumah tu masuk tangga apa ni parking motor apa ni, masuk saf, Allahu akbar. Niat tak? Dia tak niat, tapi sah tak salatnya? Kat situ ada kaedah fiqh dia kata istishabul hal. Ada kaedah fiqh dia panggil istishabul hal. Maknanya hal keadaan dia daripada rumah itu juga istihdar niat daripada rumah tadi itu pun juga dikira ni niat. Dengan syarat tidak diputuskan oleh sesuatu. Jangan tuan-tuan daripada rumah niat sembahyang tadi borak dulu kat luar apa semua, masuk masjid Allahu akbar terus. Tak boleh. Sebab dah situ dah ada inqita'. Dia panggil dah terputus. Dah terputus dia punya niat. So masuk gitu. Jadi kita kata istishab tu dipati al-musahabah. Ketika nak niat. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala tujuan niat kita ada, objektif daripada niat tadi dah ada, ta'yin niat kita ada. Sama juga macam kita nak apa ni sembahyang jamak. Ramai betul-betul ramai orang tak nak sembahyang jamak tu. Kenapa? Apa sebab?
niatnya terlalu panjang. Rasa ramai di kalangan kita bila pergi kan masuk kat RNR, susah sangat sembahyang jamaah ni katakan. Sembahyang biasa je lah katakan. Bukan susah sangat pun, banyak perhentian, boleh berhenti-berhenti, tak ada masalah. Sebabnya apa? Sebab niat. Lafaz niat tu dan niat yang perlu terlalu panjang, yang dia kena hafal tu, dijamakkan, dihimpunkan kepadanya, dihimpunkan. Kalau silap sekarang jadi lain. Apa susah sangat ni katakan. Dia takyin ni, tuan-tuan nak buat apa? Solat. Solat ni solat apa? Zuhur. Zuhur ni apa nak? Untuk apa? Jamak-jamak. Kasar. Dah. Perlu ke sebut jamak dengan asar? Tak perlu. Kalau dah solat zuhur tu memang tak boleh dah buat apa jamak dengan lain. Ada ke jamak zuhur dengan lain? So kalau tak sebut asar, jamak dengan asar tak apa. Yang penting sebut jamak. Kasar. Itu mestilah kena sebut jamak kasar. Perlu ke sebut takdim dengan takhir? Nak sebut tak sebut pun tak apa. Sebab memang kalau tuan-tuan buat jamak takdim tu maknanya zuhur zuhur dilakukan pada waktu zuhur, asar tu dilakukan pada waktu zuhur. Jamak takhir zuhur dilakukan pada waktu asar. Jadi kita kata ta'yin tu dia katakan untuk cukup niat tu kita tentukan apa ibadah yang kita nak buat. So, jangan terikat sangat dengan lafaz yang kita hafal dulu tu. Yang terlalu complicated ni katakan. Sekarang orang dah mula faham, masyayikh pun ataupun kita kata bila kita lihat dekat syekh Arab pun katakan dia tahu dah, budak faham dah katakan. So tak perlu dah nak ikut seperti mana yang dulu je katakan. Nak kena terjemah, tu kena hafal, tu kena ingat, tu kena leput dalam hati. Itu yang jadi masalah. Ini masalah. Jadi tuan-tuan mati Allah, banyak lagi benar berkaitan dengan niat ini untuk dibincangkan lebih lanjut, mati Allah. Dan apa kaitannya dengan bab. Yang bab ni kata bab kita ni kalau kita lihat tajuknya ialah kepentingan memasang niat yang betul dalam mempraktikkan adab berurusan sesama manusia. Berkaitan. Kaitannya tadi kalau tuan-tuan perasan, saya dah sebut pada tujuan ketiga niat itu, nak membezakan ibadat dengan adat. Tuan-tuan senyum ke orang, bercakap dengan yang baik, suara lemah lembut katakan, tak maki orang, tu ta'amul, berkomunikasi dengan orang. Jadi perbuatan itu dia boleh jadi adat. Memang dia ni memang kalau cakap dengan orang memang lembut je Ustaz, katakan, suka senyum kat orang. Tapi kalau dia tak niatkan kerana Allah, dia jadi tak ibadat, tak jadi. Dia kan jadi adab biasa. Kebiasaan dia kalau cakap dengan orang senyum je Ustaz, katakan. Kalau senyum biasa katakan tak ada. Dia jadi adat biasa kecuali jika diniatkan kerana Allah. Itu kaitan tajuk kita hadis ini dengan bab. Kita nak berta'amul. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, balik pada conclusion rumusannya, setiap amalan kita biasakan ataupun perlu disertakan dengan niat. Untuk kita dapat beroleh pahala itu. Wallahu a'lam. Jadi kita sambung nanti pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu saja tuan-tuan mati Allah. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.